Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita akan belajar tentang sel, iaitu tajuk yang kedua, sains tingkatan 1. Okey, jom kita tengok apakah yang perlu kita belajar dalam tajuk ini. Okey semua, sekarang kita akan belajar apakah itu sel. Okey, sel ni sebenarnya ialah unit asas yang membina semua benda hidup, termasuklah manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, semuanya terdiri daripada sel. Okey, kita belajar tentang manusia dulu. Kita lihat contoh manusia ya. Kita sebenarnya manusia ni terdiri daripada berjuta-juta sel. Okey. Sel tu adalah satu. Okey, daripada satu sel maka dia akan sentiasa membahagi membentuk sel yang baru. Maka jika ianya melebihi daripada satu sel, kita panggil dia sebagai tisu. Okey, daripada tisu itu dia akan membentuk organ. Okey, organ apa yang ada dalam badan kita? Contohnya organ perut, jantung, peparu, ginjal. Okey, daripada organ-organ tersebut maka terbentuklah sistem. Okey. Contoh sistem yang ada dalam badan kita, kalau jantung berkait dengan sistem peredaran darah. Okey, kalau peparu, sistem apa yang berkait dengan peparu? Kita bernafas, iaitu sistem respirasi. Contoh kalau ginjal, okey, ginjal akan membentuk sistem perkumuhan dalam badan kita, iaitu kita membuang bahan kumuh melalui air kencing. Okey, kemudian kita ada organ seterusnya yang membentuk sistem pencernaan. Contohnya ada usus, perut. Okey, itu semua adalah sistem yang ada dalam badan kita. Kemudian apabila sistem ini telah bergabung, maka ia akan membentuk organisma. Organisma apa? Kitalah sebagai manusia sebagai salah satu organisma yang hidup. Okey, selain manusia kita ada haiwan dan juga tumbuhan. Okey, jadi gambar foto 2.1 ni, rumah yang dibina daripada batu bata adalah menunjukkan contoh konsep yang sama dengan sel dalam badan manusia, di mana rumah ini dibina daripada batu bata, iaitu unit asas pembinaan rumah. Kalau tak ada batu bata, tak jadilah rumah tersebut. Sama juga manusia, kalau tak ada sel maka tidak terbentuklah manusia. Okey. Sekarang kita akan belajar macam mana kita nak menyediakan sel haiwan dan sel tumbuhan di dalam makmal ya. Okey, jadi melalui penyediaan sel haiwan dan sel tumbuhan ini, maka kita akan dapat melihat gambar rajah ataupun bagaimana rupa sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, ini adalah langkah-langkah. Para pelajar dapat merujuk buku teks yang cikgu ambil ni pun gambar daripada buku teks. Okey, langkah yang pertama adalah kita sediakan titiskan air suling, okey, ke atas slide kaca, okey, ke atas slide kaca. Kemudian langkah yang seterusnya, kita akan pindahkan kikisan sel pipi ke atas slide kaca. Datang dari mana sel pipi ini? Iaitu kita ambil melalui pencungkil gigi. Kita akan cungkilkan dalam mulut kita ni bahagian pipi. Okey, melalui dalam mulut kita, bahagian pipi kita akan cungkilkan sikit dan kita akan letak ke atas titisan air suling tersebut. Okey, kemudian bila dah kita letakkan sampel sel pipi kita, kemudian kita akan letakkan titiskan setitik larutan metilena biru. Okey, kenapa perlu kita letakkan larutan metilena biru ni? Supaya dia memberi warna kepada sel kita, sel haiwan tersebut, supaya kelihatan lebih jelas nanti. Okey, kemudian bila kita dah letak larutan metilena biru, kita akan tutup dengan penutup kaca dan dengan menggunakan jarum tenggek, iaitu jarum ni digunakan untuk elakkan gelembung-gelembung udara terbentuk dalam penutup kaca tersebut. Jadi kita perlu turunkan penutup kaca tersebut secara perlahan-lahan.
Kemudian kita akan gunakan kertas turas untuk menyerap larutan metilena biru yang berlebihan kat tepi slide kaca tersebut, penutup kaca tersebut. Kemudian kita akan letak spesimen tadi, iaitu bahan uji kaji tadi, ke atas mikroskop dan kita akan lihat macam mana rupa sel haiwan. Okey. Kenapa kita panggil sel pipi yang kita ambil dalam pipi kita ni, manusia, kita panggil sel haiwan? Sebab kita adalah manusia yang benda hidup yang bernyawa. Okey, sama juga dengan haiwan yang bernyawa. Sebab itu sel manusia ni, kita ni adalah sama dengan sel haiwan. Okey, sekarang kita akan lihat macam mana penyediaan sel tumbuhan pula. Stepnya lebih kurang macam penyediaan sel haiwan, iaitu kita menggunakan sampel daripada bawang. Okey. Langkah yang pertama adalah kita titiskan air suling. Kemudian kita ambil pisau, maka kita ambil sedikit sampel melalui epidermis bawang tersebut. Okey, dan kita letak ke atas slide kaca. Okey, dengan menggunakan forceps. Forceps tu macam penyepit lah. Okey, jadi kita tengok gambar D tu, dia dah kita letakkan sampel bawang ke atas titisan air suling di atas slide kaca. Kemudian kita titiskan larutan iodin ke atas sampel kita tadi. Sama juga step macam tadi, kita guna jarum tenggek untuk tutup penutup kaca ke atas sampel sel bawang supaya tiada gelembung udara terbentuk, dan kita ambil kertas turas untuk serap lebihan larutan iodin tadi. Kemudian kita akan letak ke atas mikroskop untuk melihat sel bawang tersebut. Okey, di sini perbezaannya cumalah larutan yang digunakan ya. Kalau sel haiwan tadi kita guna larutan metilena biru. Untuk sel tumbuhan kita guna larutan iodin. Okey, tapi fungsinya tetap samalah, untuk memberi warna kepada sel kita supaya kelihatan lebih jelas. Okey, sekarang kita lihat setelah kita letak atas spesimen tersebut ke atas mikroskop, maka kita akan lihat rajah rupa bagi sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sekarang kita lihat sel tumbuhan dahulu. Okay, ini adalah sel tumbuhan. Okey, mula-mula kita kena kenal bahawa sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel. Okey, kita tengok mana satu dinding sel ya. Okey, kita akan lihat dinding sel. Okey, ini dia adalah dinding sel. Okey, ini adalah dinding sel yang berwarna hijau di tepi ni, bahagian ni Okey. So, dinding sel ini memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Jadi kalau kita lihat kat sini, dinding sel tumbuhan adalah berbentuk seperti petak ya. Dia tidak berubah bentuknya. Okey, dia akan tetap kekal seperti itu bentuknya. Kerana apa? Kerana sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Okey, kemudian yang kedua, kita akan lihat lapisan selepas sel tumbuhan, kita panggil dia sebagai membran sel. Okey, ini cikgu zoomkan dia. Mana satu membran sel? Okey, membran sel kat sini. Okey, lapisan garis nipis ini. Kalau yang tebal ni dinding sel. Yang tebal warna hijau pekat ni, ini adalah dinding sel. Okey, yang garis ni keliling keliling sel tersebut sampai bawah, kita panggil dia sebagai membran sel. Okey, apakah fungsi membran sel? Iaitu untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Apa bahan yang keluar masuk ke dalam keluar sel ni, dalam sel tumbuhan ni? Okey, seperti yang kita dah belajarlah dalam proses fotosintesis,
bahan yang keluar masuk adalah salah satunya adalah gas. Okey, gas apa yang keluar masuk? Gas karbon dioksida dan juga gas oksigen. Yang masuk adalah gas karbon dioksida, yang keluar adalah gas oksigen. Kemudian bahan yang kedua air, yang ketiga adalah nutrien lah untuk tumbuhan kekal untuk tumbuhan kekal sihat, kekal fresh. Okey. Kemudian kita ada nadi dia. Nadi dia bukan dia punya setiap sel mesti ada nukleus. Okey. Nukleus ni mesti adalah kita anggap dia semacam nadi lah dalam sel ni ya. Okey, so warna merah ni adalah nukleus. Nukleus ni kalau kita nak kenal dia bentuk dia bulat. Okey, dan dia lebih kecil daripada wahkul. Okey, wahkul ni warna biru ni. Okey, so warna merah ni sebenarnya dia adalah nukleus. Nukleus ni penting untuk mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik iaitu DNA ya, yang membawa maklumat genetik. Contohnya lah apa maklumat genetik yang dibawa ni? Contohnya kalau kita tanam pokok durian. Okey, so genetik pokok tu ada yang pokok ni dia menghasilkan genetik durian king. Ada pokok durian ni dia bawa genetik durian ni durian kampung biasa tapi manis. Ada yang bawa genetik durian yang buahnya kecil, ada yang bawa genetik buahnya besar, ada yang bawa genetik buahnya tawar, tidak manis. Itu adalah genetik bagi tumbuhan. Okey. Kemudian kita ada yang paling besar kat sini warna biru adalah wahkul. Wahkul fungsi dia memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Okey, jadi wahkul ni penting untuk memberi sokongan kepada sel. Okey. Kemudian kita tengok yang warna merah ni macam apa bentuk bujur ni. Okey, ini kita panggil dia sebagai mitokondria. Ada banyak ya, ada kalau gambar ni ada 3 mitokondria. Jadi mitokondria ni adalah untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas yang berlaku dalam sel tumbuhan. Kemudian kita ada yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni kita panggil dia sebagai kloroplas. Okey, kloroplas hanya ada dalam sel tumbuhan di mana fungsinya adalah untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, jadi kloroplas ni mengandungi klorofil yang berwarna hijau. Jadi dia biasanya terdapat pada sel daun bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, kemudian kita ada last sekali kita ada sitoplasma. Okey, sitoplasma ni ada setengah buku dia akan buat bintik-bintik macam ni ya, bintik-bintik kecil. Okey, ataupun yang warna hijau ni lah keseluruhan yang kat dalam ni. Okey, sitoplasma ni bintik-bintik kecil kat dalam ni. Maka kita fungsinya adalah untuk bertindak sebagai medium tindak balas kimia yang berlaku. Okey, jadi kesimpulannya bagi sel haiwan, spesialnya adalah sel haiwan ni bukan dia sel ada haiwan ya, tapi sel tumbuhan. Dinding sel dan juga dia ada kloroplas. Itu spesialnya bagi sel tumbuhan. Okey, di mana bentuknya tetap dan dia hanya ada kloroplas kerana kloroplas ni untuk menjalankan proses fotosintesis lah, di mana sel haiwan tidak perlu menjalankan proses fotosintesis. Kemudian kita lihat ini adalah sel haiwan ya, yang kita ambil sel pipi tadi tu. Setelah kita letak dekat mikroskop, maka kita akan nampak gambarannya macam ini. Okey, berbeza dengan sel haiwan tadi, sel tumbuhan tadi, sel haiwan ni berbentuk bulat dan tidak tetap. Okey, kenapa dia tidak tetap? Okey, kalau kita lihat kat sini, kat sel haiwan tiada dinding sel. Okey, tiada dinding sel, jadi bentuk dia tidak tetap. Yang ada cumalah membran sel. Okey, so ini adalah membran sel. Okey, yang lapisan dalam bulat ni adalah
membran sel. Jadi membran sel ni adalah untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sama macam sel tumbuhan tadi, bahan apa yang keluar masuk? Gas, iaitu gas oksigen, karbon dioksida, kemudian ada air dan juga nutrien, okey, dan bahan kumuh. Okey, kemudian kita ada nukleus, sama macam sel haiwan tadi, sel tumbuhan tadi, fungsinya adalah untuk mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, so macam manusia, kalau haiwan tadi, kalau tumbuhan tadi, genetiknya dari segi kualiti buah, okey, macam mana kualiti dia, warna, sebagainya. Untuk genetik haiwan pula, manusia contohnya, genetik kita mungkin genetik dari segi rambut, kerinting ke, lurus ke, mata macam mana, kulit kita warna apa, cerah ke, gelap ke, maklumat genetik dari segi ketinggian, tinggi ke atau rendah ke, bergantung kepada genetik ibu dan bapa. Jadi dibawa oleh nukleus kat dalam sel haiwan ini. Okey. Kemudian kita ada mitokondria. Okey, mitokondria ni kat sini warna purple ni adalah untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas, sama saja dengan sel tumbuhan tadi, dan juga sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia yang berlaku. Okey, jadi kesimpulannya sel haiwan ni semua yang ada dalam sel haiwan, ada dalam sel tumbuhan. Okey, yang tak ada dalam sel haiwan adalah dua sajalah, dinding sel dan juga kloroplas. Okey. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah peta buih berganda ya, iaitu di mana ini adalah sel haiwan. Okey, di kanan ni adalah sel tumbuhan. Okey, yang bulatan tengah ini yang berwarna orange ni, 1 2 3 4, kita letak kat tengah kerana ia adalah persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Iaitu apa yang persamaannya? Iaitu yang pertama, kedua-duanya mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan juga mitokondria. Okey, yang bulatan warna kuning tu adalah ciri khas, iaitu perbezaan dia lah. Okey, kita lihat sel tumbuhan dahulu. Okey, perbezaannya ada dinding sel, ada kloroplas, ada wakul dan berbentuk tetap. Okey, kalau bagi sel haiwan pula, tiada dinding sel, tiada kloroplas, tiada wakul dan bentuknya adalah tidak tetap. Okey, jadi kalau soalan tanya apakah perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan, kita tulislah sel haiwan tiada dinding sel, manakala sel tumbuhan mempunyai dinding sel, ataupun sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap, manakala sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Okey, bagi soalan perbandingan memang perbezaan memang kena buat ayat yang lengkap lah, iaitu sel haiwan apa, manakala, mesti ada perkataan manakala tu ataupun berbanding. Okey, kita buat banding. Macam tu baru lengkap jawapan kita. Kalau kita tulis sel haiwan tiada dinding sel titik, salah. Itu bukan perbezaan. Okey, kalau perbandingan pula, kalau soalan minta perbandingan, biasanya kita akan letak persamaan dan perbezaan. Okey, kalau soalan tanya perbezaan, kita letak perbezaan sahaja. Kalau soalan perbandingan, kita mesti letak persamaan dan perbezaan. Contohnya, nyatakan perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan mitokondria. Okey, perbezaan bagi sel haiwan dan sel tumbuhan pula, sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap, manakala sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Okey, itu cara untuk menjawab soalan bagi soalan struktur.
Itu saja yang kita belajar hari ini berkenaan dengan sel haiwan dan sel tumbuhan. Harap semua murid faham dan dapat membuat latihan dengan lebih bagus setelah melihat video ini. Okey, itu saja. Selamat belajar. Assalamualaikum.